tentang aspek sekali lagi emosi dan motivasi. Jadi ini merupakan salah satu psychoeducation, yang mana psychoeducation ini saya memberi secara wajarnya ilmu yang ingin saya kongsikan, macam mana sebagai seorang background saya sebelum ni daripada aspek kesihatan, pengajar kesihatan, dan saya melangkah sebagai pegawai psikologis yang bertugas di Darul Quran Jakim, dan juga dalam tempoh 4 hingga 5 tahun saya berada pengajian saya di UPSI, dan akhirnya alhamdulillah saya telah menerima panggilan daripada Datuk Amir. Alhamdulillah, Datuk Amir merupakan Profesor Emeritus Datuk Dr. Amir Awang merupakan mentor, merupakan sifu, merupakan bapa kaunseling di Malaysia, yang mana beliau bertanyakan kepada saya, bila kata Zaharin, bila kata habis PhD ni apa you nak buat? So saya pun tertanya juga, adakah semata-mata kita nak title sebagai DR, tetapi apa manfaat kita untuk masyarakat, apa manfaat kita untuk ummah? Dan bila saya mengajak dari segi membuat tesis, kajian saya menjurus kepada integrasi teori. Integrasi teori yang mana teori yang saya guna pakai teori REBT ataupun Rational Emotive Behaviour Therapy, dan saya integratekan dengan tazkiyatun nafs. Jadi hasil daripada penyelidikan saya, hasil daripada pengkajian saya terhadap apa itu motivasi, apa itu kecerdasan emosi, dan apa itu resiliency, maka saya melihat dari segi wajarnya saya perlu berkongsi bersama-sama dengan para hadirin dan hadirat yang muliakan, yang mana klien ataupun saya fokus kepada pelajar di kategori remaja yang berusia antara 17 sehingga 24 tahun. Jadi boleh katakan alhamdulillah, hasil pembikinan, hasil penyelidikan, hasil pada kajian saya terhadap remaja, khususnya kepada pelajar tahfiz di Malaysia, akhirnya terhasillah sebuah buku modul yang dinama sebagai modul integrasi REBT Tazkiyatun Nafs. Tetapi bila kata saya defend proposal, dia nak saya letakkan modul MBITN, modul bimbingan integrasi teori REBT Tazkiyatun Nafs. Alhamdulillah. Jadi sebentar selalu para hadirin sekalian, yang tadi saya tayangkan rakaman montage yang mana saya insya-Allah apa yang kita harapkan, okey, aspeknya adalah macam kita nak membantu masyarakat. Sekarang ni kita sudah maklum pandemik COVID ini masih berlaku di Malaysia. Ramai di kalangan masyarakat umumnya yang bekerja dan ada juga diberhentikan, yang berkahwin, ada juga yang konflik. Ada di kalangan yang konflik ni bukan konflik disebabkan apa? Disebabkan oleh faktor ketidaksefahaman lah di antara pasangan, ataupun dengan kata lain, saya boleh katakan di sini isu yang menjurus kepada peningkatan kejadian suicide ataupun kejadian bunuh diri. Jadi di Malaysia, kejadian kita pada 10-20 tahun yang lalu, kita jarang mendengar masyarakat yang keinginan untuk bunuh diri. Tetapi hari ini, faktor bunuh diri ini pun merupakan salah satu penyakit. Penyakit yang mana penyakit ini kita kena lihat dari aspek psikologis. So, bila kata menyentuh aspek psikologis, dalam DSM-5 ni, dalam aspek psikologi ni, dia melihat karakter, dia melihat dari segi macam mana seseorang tu berhadapan dengan isu ataupun dilema. Jadi ini yang saya katakan, bagaimana kita menguruskan emosi kita. Daripada emosi kita ni lah macam kita membangkitkan motivasi kita. Jadi sebagai terapis, sebagai kaunselor, boleh katakan di sini, ini merupakan peranan kami untuk membantu masyarakat. Kita harapkan supaya kesejahteraan, well-being ni di kalangan kesejahteraan ummah terbela, terjaga, dan kita pastikan insya-Allah apa yang kita harapkan, salah satunya perkhidmatan kaunseling profesional diberi perhatian, insya-Allah. Jadi para hadirin sekalian, sedikit sebanyak ingin saya kongsikan. Ahlan wa sahlan kepada para pendengar yang baru menyertai, baru akses FB Live saya, yang mana pada
Pagi ini saya berkongsi tentang pengurusan emosi dan motivasi kaunseling dalam perkhidmatan menolong bagi tahun 2021. Okey, insyaAllah saya ingat benda ni saya akan berkongsi lagi pada sesi yang akan datang. Cuma saya ingin mengajak para hadirin sekalian, cuba kita renung sejenak. Apakah penghasilan kita, apakah input, apakah hasil kejayaan kita maupun hasil kegagalan kita. Kegagalan pun ada hasil dia, tetapi macam mana kegagalan tu kita ubah, macam mana kegagalan yang kita hadapi tu kita menerima dengan keadaan dengan keadaan yang waras ataupun tenang. Jadi bagaimana kita menguruskan emosi kita apabila kita berhadapan dengan isu atau dilema ataupun dengan kata lain konflik interest pada diri kita sendiri. Okey, para hadirin sekalian, saya ingin mengajak para hadirin sekalian sedikit sebanyaklah ingatkan balik 2020. Sekali saya katakan, untuk 2021, macam mana kita nak membangkitkan kreativiti, macam mana kita nak membangkitkan kreativiti diri. Yang mana saya katakan kreativiti diri ini, kita menilai, kita mengkaji, kita muhasabah. Itulah yang bila kata dalam konsep muhasabah. Okey, dalam konsep muhasabah, the new feeling ni kita melihat balik untung dan rugi. Apa yang kita buat, apa yang berlaku, apakah penghasilan kita buat, adakah dia pro and con. Ini salah satunya. Jadi sebagai insan yang Allah jadikan kita sebaik-baik kejadian, bagaimana kita wajarnya kita memberi kebaikan kepada ummah yang lain. Jadi sekali lagi saya katakan, awal tahun mulai sekarang, hari ini 2 Januari 2021, tuan-tuan dan perempuan, kita kaji balik, kita nilai apa yang telah saya lakukan sepanjang tempoh 2015 sehinggalah 2020. Ada tak buat? Kalau kata tuan-tuan buat, syabas dan tahniah. Sebab apa? Apabila kita membuat sesuatu perancangan dan perancangan kita disusun. Sebab saya ambil, kalau pengalaman saya lah sewaktu di Kementerian Kesihatan, kita akan ambil virulent, iaitu di antara EPID yang mana 5 tahun ke belakang. Pada 5 tahun ke belakang ni, kita mengkaji apakah simptom, apakah kemungkinan, apakah kejayaan, apakah kegagalan, dan apakah yang kita boleh katakan kita telah lakukan. Jadi tempoh 2015 hinggalah 2020, apa kejayaan yang telah kita hasilkan? Pertama sekali, seperti biasa, kalau yang bujang mungkin nanti 5 tahun dah berkahwin. Mungkin yang dah berkahwin dan tempoh 5 tahun dah berapa anak. InsyaAllah Allah bagi rezeki. Mungkin dari 5 tahun kita bekerja dan dinaikkan pangkat. Ini salah satunya, insyaAllah Allah akan beri. Ya, walau bagaimanapun kita melihat dari segi aspek apa yang kita wajarnya pada diri kita. Okey, pengalaman saya sepanjang tempoh hampir 20 tahun dalam perkhidmatan 10 tahun dari perkhidmatan menolong dan 10 tahun dari perkhidmatan kesihatan. Apa yang saya lihat di sini, alhamdulillah, daripada bermula daripada peringkat diploma, okey, saya continue study, buat post basic dalam environmental health, okey, di Kementerian Kesihatan. Lepas tu saya continue buat degree di UKM dan bidang kesihatan dan juga kesihatan mental. Dan lepas daripada first degree saya buat master, dan alhamdulillah dalam tempoh hampir 20 tahun saya dah mempunyai sertifikat iaitu PhD, yang mana bagi saya dalam tempoh usia saya hari ini, okey, bukan mencecah lah, dah masuk ke 4 series, okey. Alhamdulillah, sikit sebanyak ilmu yang saya dapat, pengalaman yang saya perolehi, saya kena gunakan, saya kena applykan, saya kena memberi perkhidmatan kepada semua golongan. Dan bagi saya, kejayaan, ini saya masuk kepada motivasi kaunseling pula. Kejayaan yang paling utama sekali dalam kehidupan kita adalah kejayaan kita melihat diri kita, melihat kekuatan kita, dan melihat di mana kelemahan kita. Dan sudah pastinya pendekatan kita dengan ilahi, itu adalah yang paling diutamakan.
Dan bagaimana kita nak dekatkan pendekatan kita dengan Allah SWT? Antara yang paling terbaik adalah setiap hari tanamlah satu perkara, tanamlah satu perbuatan. Setiap hari fikirlah sesuatu kebaikan kepada orang lain. Dan bagaimana kita melihat kejayaan orang, itu adalah kejayaan pada diri kita. Dan buangkanlah sikap naratif kita, buangkan sikap negatif kita, buangkan sikap perasaan loba kita, tamak kita, buangkan perasaan iri hati kita jauh-jauh. Dan kita ambillah sesuatu kekuatan yang ada pada diri kita untuk perbaiki diri ke arah yang lebih harmonis. Jadi sekali lagi saya katakan, pertama sekali, untuk kita berjaya dalam kehidupan, kena berfikiran terbuka, open-minded. Open-minded yang saya katakan di sini adalah hapuskan pemikiran saya tak boleh berjaya, saya seorang yang gagal, saya ni takut, saya penakut, self-esteem saya adalah lemah. Dan 2021, bangkitlah sebagai seorang juara. Bangkitlah sebagai seorang juara. Kalau kata orang teriktiraf kita, perlulah kita iktiraf diri kita sendiri, sebab itu adalah kekuatan yang ada dalam intrinsik kita, dalaman kita. Dan yang kedua adalah berani berubah. Berani berubah yang saya katakan di sini adalah kita ubahkan kehidupan kita yang dulu, sifat kita, pemalas kita, ataupun yang kata lain, kalau kata saya ni seorang yang lemah, saya tak mampu, saya bimbang, saya takut, tanamkan pada diri, apa yang saya boleh bagi kepada orang. Kita ambil salah satu, kita ambil di mana aura yang ada pada kehidupan kita. Sebab Allah jadikan kita ini adalah manusia, sebaik-sebaik kejadian. Jadi sebenarnya aura yang ada pada kehidupan kita adalah alam yang kita hadapi ini, yang kita rasapi. Para dan sekalian, ubahkan jadual waktu, ubahkan poster di tempat kerja kita ni, kedudukan tempat kerja kita ni, kita cuba createkan yang dengan lebih harmonis, lebih cantik dan sebagainya. Dan sebaik mungkin para sekalian, carilah sahabat baru. Carilah sahabat baru. Maksud saya di sini, kita mengenal rakan-rakan, kita mengenal siapa rakan yang memberi manfaat dan syafaat untuk kita. Dan sudah pastinya, rakan yang terbaik adalah rakan yang mencari ilmu seperti antum semua. Para sekalian, satu lagi yang saya sebut adalah progresif. Bagaimana kita melihat dari segi progresif kita ni adalah cari cara untuk kita menambah baik keadaan pada diri kita. Keadaan yang bagaimana? Keadaan yang kita biasa-biasa saja, tetapi kali ini kita cuba membuat sesuatu benda yang lebih harmonis, yang lebih baik. Dan yang paling penting sekali, bagaimana kita memikirkan setiap hari kita nak berbantu. Bantu ni tak semestinya kita nak angkat barang dan sebagainya. Kita memberi satu kehidupan pada manusia. Apa yang saya katakan di sini adalah, saya nak kongsi satu tips lagi. Yang kalau kata ikut, ada 5 tugasan bagi membina keyakinan diri. Ada satu lagi saya nak tambah. Antara yang paling utama sekali adalah, mulai pada sekarang pada sekalian, berikan senyuman lebar. Okey? Senyuman yang saya masukkan di sini, para sekalian, senyuman adalah penawar. Senyuman adalah penawar bagi merawat orang yang menderita penyakit tidak yakin. Bagaimana tu? Ini pengurusan emosi para sekalian. Apa yang saya buatlah, antara dua perbezaan, dua watak, okey, dua senario yang mana yang berlaku. Contohnya, tuan-tuan dan perempuan, cuba kita lalu dan kita bertemu dengan orang yang kita tak kenal, dengan wajah kita wajah kita yang tak indah, ataupun wajah yang masam, atau wajah yang orang kata wajah yang sombong dan sebagainya. Okey, kita tengok sombong. Jadi dengan kata lain, orang akan impress balik dengan wajah yang berkenaan, wajah yang sombong, wajah yang tidak kisah dan sebagainya. Dan ini menyebabkan salah satu benda yang tidak kurang menyenangkan. Tapi tuan-tuan dan perempuan, cuba tuan-tuan praktikkan, buat eksperimen pada diri, okey, dan lihat pada diri kita, cuba kita lalu dan kita senyum. Dan kita senyum, kita kalau orang Islam kita sebut Assalamualaikum, okey, dan kita senyum.
Senyum kita nampak gigi. Okey, senyuman meyakinkan diri kita dan orang lain. Ya, ucapan Assalamualaikum, salam sejahtera, itu antara yang kita sering lakukan. Tetapi senyuman, boleh katakan senyuman ni memberi satu kekuatan pada diri dan orang lain. Dan apa yang saya katakan di sini adalah, cuba kita wujudkan perasaan yang meredum. Maknanya waktu kita sedih ke, kita sakit ke, kita marah ke, dan pada masa yang sama, dan kadang kita marah sekalipun, dan kita sedih sekalipun, kita hiasi wajah kita dengan senyuman lebar. Tuan-tuan dan perempuan, senyuman lebar ni penting. Sebab salah satunya, senyuman ni memberi keyakinan. Dia meleraikan emosi kita. Bila kita senyum, orang pun akan senyum. Ya. Okey. Yang kedua, senyuman melawan perasaan takut. Takut yang bagaimana? Apabila kita disoal, apabila kita dikritik, kita senyum. Biasanya tuan-tuan, ini adalah tipsnya. Bila kata orang kritik, orang hina, orang kata sekalipun, sebagai seorang manusia yang kuat, yang cergas, yang hebat, dia sentiasa senyum. Senyum akan mengalahkan perasaan yang benci. Ya, dan senyuman ni sebenarnya dia melenyapkan kerisauan. Tak kiralah macam mana keadaan. Contoh yang berlaku hari ini, pandemik COVID. Walaupun keadaan yang cukup menakutkan, membimbangkan, tetapi hakikatnya perasaan tu menyebabkan diri kita panic attack. Perasaan yang gemuruh, perasaan yang takut. Sebab kita dah menanam diri kita dengan perasaan yang takut. Cuba dalam keadaan yang tertekan, kita senyum. Sebab senyuman ni dia dapat menggambarkan, dia memberi satu keterangan. InsyaAllah. Katakan, InsyaAllah. Allah dia lebih mengetahui. Ya Allah, berilah kekuatan pada diriku. Ya Allah, berilah kekuatan kepada diriku. Ya Allah, dan segala-galanya lah padamu, Ya Allah. Senyuman mengalahkan perasaan putus asa. Macam mana pun keadaan kita, apa-apa yang berlaku pada diri kita, sebenarnya itu adalah takdir pada Allah SWT. Tetapi manusia yang hebat sudah pastinya dalam keadaan yang tenang, yang harmonis, yang santai, dan yang paling penting sekali adalah senyum. Senyum kena ikhlas, bukan senyum dibuat-buat. Ya, kalau kata kita lihat balik dari segi poster, memang muka, dalam bahasa senyum, okey, senyum menampak gigi adalah salah satu senyuman yang menyenangkan. Tapi kalau senyum macam tu, senyum yang sama ada ikhlas ataupun tidak ikhlas. Ya. Hasil daripada senyum lebar ni, hasil daripada senyum, okey, kita kena ukur kan. Kalau kata kita ambil gambar, okey, kita ambil gambar, kita buat senyum ni. Senyum tu adalah memberi salah satu wujudkan tanggapan, hari ini adalah hari yang mengembirakan diriku. Hari ini adalah hari yang membahagiakan diriku. Hari ini adalah hari yang cukup hebat pada diriku. Itu merupakan salah satu kekuatan yang ada pada diri kita. Alhamdulillah para hadirin sekalian, sedikit sebanyak apa yang saya sentuhkan pada hari ini adalah berkenaan tentang senyum. Jadi sekali lagi saya ingin berkongsi juga, sebelum saya masuk kepada EQ, emotion quotient ni, pengurusan emosi, apa yang saya sebutkan di sini adalah, sekali lagi tuan-tuan dan perempuan, ambil peluang ini, ambil peluang apa yang saya kongsikan untuk hari ini. Kejayaan adalah hasil daripada dua gabungan unsur. Sekali lagi yang pernah saya sebutkan, yang unsur yang pertama adalah apa yang kita boleh lakukan dengan lebih baik. Apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, lakukan dengan lebih baik bagi tahun 2021. Kita dah buat benda yang baik, tetapi baik tu kita kena ada penambahan lagi. Tokok tambahnya di sini adalah kebaikan yang positif. Yang kedua adalah buat dengan lebih baik apa yang kita buat. Yang tadi, apa yang kita boleh lakukan dengan lebih baik. Macam mana kita memikirkan, suatu benda yang kita buat dan lebih baik. Dan yang kedua adalah kita dah buat tetapi kita nak buat yang lebih baik. Ini antara benda yang mencabar diri kita, inovasi diri kita untuk lebih maju dan jayanya. Okey tuan-tuan dan puan-puan, jadi saya katakan, buat yang lebih baik ini antaranya adalah kita mengkaji
Kalau kata contohnya lah, kita diberi tugas. Tugas kita ni orang lain pun boleh buat. Tetapi kita, tanggungjawab kita. Jadi apa yang kita boleh katakan di sini adalah bagaimana kita nak buat, bagaimana kita diberi tugas, dan tugas kita tu sebagai amanah. Dan apabila kita dipilih, kita dilantik untuk mengetuai sesuatu organisasi, kita buatlah yang paling terbaik sekali. Sebab apa? Tuan-tuan dan perempuan, bila kita buat yang terbaik, kita tidak akan menyesal esok lusa. Sebabnya umur kita semakin bertambah, usia kita semakin meningkat, kehidupan kita semakin berkembang, dan boleh katakan setiap hari adalah cabaran yang datang. Kita jangan buang masa dari segi alah, buat pun ala kadar. Kita jangan fikirkan buat sesuatu benda ni cukup makan. Sebab tuan-tuan dan perempuan, pengalaman saya apabila saya berada di hospital, pengalaman saya apabila saya melihat orang yang sakit, ya, saya dapati saya meleraikan diri saya ni sebenarnya, ya Allah, Allah bagi aku kekuatan, Allah bagi aku sihat, Allah bagi aku segala-galanya, tetapi aku sia-siakan peluang ini. Aku tak bagi kebaikan kepada orang lain. Walaupun aku diberi tugas, tetapi apa yang aku bagikan kepada orang lain, apa yang aku sumbangkan kepada organisasi. Dan andai kata aku mensia-siakan masa yang Allah berikan ini, kekuatan yang Allah berikan ini, aku tak gunakan sebaik mungkin, sudah pastinya apabila aku sakit nanti, hanya angan-angan yang tidak ada kesampaian. Jadi tuan-tuan dan perempuan, Allah bagi kita kudrat, 2 tangan, 2 kaki. Allah bagi kita sihat. Allah bagi kita pemikiran yang matang, pemikiran yang rasional. Dan sudah pastinya, buatlah yang paling terbaik, lakukanlah yang paling terbaik, dan sudah pastinya kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan. Ya, insya-Allah saya katakan di sini. Okey tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin masuk sedikit berkenaan tentang sebelum tu iklan iklan, dan saya akan tunjukkan. Okey, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih iklan yang diberikan. Alhamdulillah, sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin berkongsi kenapa saya katakan buku modul ini penting. Buku modul ini sebagai salah satu guidance,
Buku modul ini sebenarnya apa yang saya hasilkan sebenarnya adalah buku hasil daripada pembikinan saya, kajian saya dan eksperimen. Sebenarnya sebagai kaunselor, sebagai terapis, kita tak boleh semata-mata hanya kita mencedok. Orang cakap bukan kata saja mencedok, malahan kita hanya mengambil teori-teori psikologis barat dan kita implementkan kepada kepada klien kita. Tetapi adalah lebih baik kita sebagai ahli terapis, ahli psikologis, ilmu tu penting sebenarnya. Apabila saya membuat kajian dan saya continue study. Sebenarnya apabila kita continue study, dia mengajak kita, dia mempush kita, dia memberi satu kekuatan pada kita untuk nak tak nak buat. Nak tak nak mesti buat. Susahkah, senangkah, mesti kena buat. Apa yang saya katakan kena buat ni adalah macam mana kita nak membina modul. Sebenarnya modul yang saya buat ni sebenarnya adalah modul berbentuk kajian. Intervensi saya sebenarnya intervensi. Sebab aspek counselling ni merupakan salah satu proses. Tetapi proses yang bagaimana? Dia berdasarkan kepada teori. Dan teori ni sebenarnya dikendalikan, dipelopori oleh ahli psikologis barat. Dan bila saya mengambil, saya membuat pembacaan, saya membuat pengkajian, saya dapati teori counselling ataupun perspektif Islam masih lagi kurang dilakukan di Malaysia. Dan khususnya kepada pelajar-pelajar tahfiz. Persoalan saya di sini, kenapa tak kita fokus pada pelajar tahfiz? Sedangkan pelajar tahfiz ni pun adalah di kalangan golongan remaja yang seperti universiti yang lain. Jadi dengan kata lain, ini adalah peluang saya mendekati pelajar tahfiz. Dan saya membuat pengkajian tentang pembezaan dari segi behaviorism. Pelajar tahfiz ni macam mana tingkah laku mereka. Pelajar tahfiz ni macam mana pemikiran mereka. Pelajar tahfiz ni macam mana dia boleh menghafal juzuk Al-Quran sebanyak 30 juzuk Al-Quran dalam tempoh 18 bulan. Dalam tempoh 3 tahun. Dan kebiasaannya pelajar tahfiz ni, kalau dia boleh menghafal Al-Quran, insya-Allah akademik itu dalam genggaman dia saja. Bukan saya nak kata macam mana, tetapi saya duduk dalam dunia pelajar tahfiz ni, saya cukup kagum. Saya cukup sayang pelajar tahfiz. Ya, dan saya tengok macam mana murabi-murabinya, ustaz-ustaznya yang berada di Quran, masya-Allah. Sebenarnya kita rasa kita ni dah baikkah, kita ni hebatkah, tapi sebenarnya masya-Allah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, bila saya melihat murabi, ustaz-ustaz yang sebenarnya mendidik jiwa saya pada sebelum ni, bukan kata saya ni tak baik, tetapi saya tahu bahawanya saya banyak kelemahan. Saya banyak lemah dari segi behaviorism saya. Saya seorang yang agak nak kata pemalu tak, tetapi rasa macam diri ni hebat sangat kan. Sebelum ni kita rasa macam orang lain tak hebat, kita hebat, dan kita pun. Tetapi apabila saya duduk dalam institusi tahfiz, saya duduk institusi agama ni, sebenarnya institusi agama ni mengajar saya erti sabar yang tinggi. Bekerjalah dengan amanah, dan paling penting sekali macam mana kita menggunakan duit, macam mana kita menggunakan program, kita buat program dan kita menggunakan duit yang diberikan oleh organisasi, kita buat sebaik mungkin. Dan dia mengajar saya erti, ya Allah, syukurnya kita buat walaupun sedikit duit yang kita dapat, tetapi hasilnya masya-Allah hebat dan lumayan. Dan saya mengkaji balik, saya mendekati pelajar tahfiz saya di peringkat diploma, sijil, ijazah, sijil asas tahfiz dan sebagainya. Terutama saya bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, dia mengajar saya arti macam mana saya nak memberi perkhidmatan yang terbaik kepada anak-anak tahfiz. Dan hari ini tuan-tuan dan puan-puan, buku modul yang dilakukan, buku modul yang saya buat ini adalah hasil cetusan idea, hasil daripada pembikinan saya bersama anak-anak tahfiz di bawah tim kaunseling Darul Quran. Dan saya boleh katakan kat sini, modul yang saya buat ni, sebelum saya nak buat modul mesti kena lihat M&A, modul need assessment. Yang mana kenapa saya nak buat modul? Apa masalah pelajar di sini? Apakah keperluannya modul di sini? Apa yang perlu sebagai seorang terapis boleh bantu? Jadi kaedah intervensi ni banyak. Intervensi ni banyak dah dilakukan. Tetapi ada tak dia mengikut environment? Adakah dia mengikut situasi atau keadaan klien? Jadi di sinilah penghasilan modul REBT Tazkiyatun Nas ni merupakan salah satu bahagian yang saya mengkaji 3 variable, iaitu apa itu motivasi, apa masalah motivasi pelajar tahfiz, apa masalah pelajar EQ pelajar tahfiz, dan apakah resilience ataupun daya tahan pelajar tahfiz.
ya. Dan banyaklah dalam pembukuan saya ni, dalam tesis saya yang di atas ni, yang setebai yang saya tunjuk kat sini ni, buku tesis saya ni sebenarnya menceritakan 1001 kajian yang saya lakukan, dan saya alhamdulillah saya boleh sebagai kaunselor tahfiz, banyak benda lah yang kalau tuan-tuan dan perempuan boleh access dengan saya ni, banyak ilmu kita boleh dapat. Banyak ilmu yang saya boleh kongsikan, antaranya macam mana behaviorism pelajar tahfiz, macam mana pemikiran pelajar tahfiz, macam mana tingkah laku pelajar tahfiz. Dan sebenarnya saya punya hasrat, saya nak bawa anak-anak tahfiz, golongan hebat ini ke depan dan sebagai terapis kepada masyarakat di luar sana. Dan modul ini sebenarnya adalah salah satu modul pengkajian saya. Tuan-tuan dan perempuan, saya menjurus macam mana pengurusan emosi. Tapi sebelum tu saya ingin menyentuh apa itu EQ. Sebut saja kecerdasan emosi, kepengurusan emosi. Dan kita nak tahu juga apa benda tu. Orang duk sebut EQ, IQ, SEQ, dan sebagainya. Okey, hari ni saya nak sentuh dari segi aspek apa itu EQ. EQ ni dia ada berkait dengan perasaan. Bukan perasaan, perasaan pada diri kita. Dan perasaan ini adalah hasil tindak balas terhadap sesuatu perkara. Perasaan yang dikatakan di sini adalah perasaan yang bagaimana dan kita ekspreskan perasaan kita. Jadi sebagai kaunselor, sebagai terapis, klien yang berjumpa dengan kaunselor dan terapis, dia akan menonjolkan macam mana perasaan. Adakah perasaan yang gembira, sedih, hibah, marah dan sebagainya. Itu adalah perasaan. Sebagai terapis, sebagai psikologis, sebagai perkhidmatan yang menolong, sebenarnya perasaan tu kita kena memahami jiwa manusia. Kalau teori Carl Rogers ni, menerima tanpa syarat. Pasal santik ni menerima tanpa syarat. Jadi perasaan tu yang bagaimana yang kita terima. Adakah kita menerima klien kita dengan perasaan yang marah juga, ataupun kita menerima klien kita dengan perasaan yang adaptation, yang okey, silakan duduk dan apa yang saya boleh bantu. Inilah. Jadi apa itu kecerdasan? Jadi bila katakan kita sentuh aspek kecerdasan ni, dia kebolehan menakluk. Kebolehan yang menakluk ni, menakul ni, kebolehan yang melihat satu perkara, okey, rational. Melihat satu perkara, okey, kita boleh bayangkan. Yang kedua, dalam kecerdasan ni, bagaimana seorang tu menyelesaikan isunya. Dalam kecerdasan ni, bagaimana dia berkomunikasi. Adakah komunikasi yang cara baik, dia verbalize, komunikasi yang tinggi, tone yang tinggi atau rendah, ataupun dia memahami manusia. Dengan kata lain, empati. Jadi kecerdasan ni sebenarnya merupakan salah satu perkara yang perlu kita lihat secara wajarannya. Jadi ini menurut Goldman tahun 1995 ni, dia menyatakan bahawa kecerdasan emosi ni dia dapat keupayaan untuk mengawal emosi. Kalau EQ ni dia boleh mengawal emosi. Jadi kalau kata pemilihan kerja ialah, kalau kata PAC untuk bekerja di sektor awam ataupun swasta, mungkin barangkali dia akan melakukan ujian PAC yang mana ujian ni menjurus kepada apa tu EQ budak ni, apa IQ kandidat ni. Jadi Goldman menyatakan 80% kejayaan individu, kejayaan manusia yang berjaya, kan, manusia yang berjaya adalah 80%. Hanya 80% orang yang berjaya dalam mengurus EQ. Tetapi hanya 20% ataupun dengan kata lain, dengan sekatanya intellect quotient ni, pemikiran yang macam apa? Intelek ni hanya 20% saja kejayaan. Ini menunjukkan bahawa sebaik mungkin kita pun, tahap akademik yang cemerlang sekalipun, apa yang kita lakukan, apa yang kita rasa pencapaian kita yang tinggi, sebenarnya tidak menjaminkan kejayaan kita. Tetapi bagaimana seorang tu menerima kesusahan, bagaimana seorang tu menerima kegagalan, bagaimana dia menerima kepayahan, dan dalam kepayahan itulah menjurus dia untuk berjaya. Dan hari ini ramainya orang berjaya di atas buku, di atas tiket, tetapi dalam kehidupannya dia tidak cemerlang. That's why dia gagal. Itu sebabnya that's why dia akan menyalahkan orang lain. Dan dengan kata lain, sebenarnya EQ itu menjadi sesuatu kekuatan pada diri kita. Ya, ini salah satunya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ada satu lagi topik yang saya belum sentuh adalah SEQ, Spiritual Equation Quotient.
Tapi saya lebih fokus saya punya apa kajian saya ni, variable saya ni lebih kepada EQ. Jadi dalam pengkajian saya ni, dalam buku tesis saya ni, dan dalam modul yang saya bina ni, saya hanya mengkaji tentang aspek kebolehan untuk berunding, yang mana terdapat 5 komponen dalam EQ. Antara 5 komponennya adalah komponen yang interpersonal, komponen interpersonal, pengawalan tekanan, kebolehan adaptasi, dan juga mood. Bukan mood swing mood. Bagaimana seseorang tu boleh berhadapan dengan EQ berkenaan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang dah 44 minit yang saya kongsikan. Jadi dalam 5 domain yang saya kongsikan di sini, yang pertama sekali, interpersonal. Inter ni adalah dalaman. Dalam EQ ni, inter ni adalah dalaman. Dalaman yang macam mana? Kita mengenali dan kita menguruskan diri. Kita mengenali, itu dalam konsep, dalam teori, dalam kertas konsep REBT Tazkiyatun Nafs ni, saya menggaris pandu A, B, C. Itu bentuk RET, Rational Emotive Therapy, ABC. Tetapi dalam konsep dalaman interpersonal ni, dia menguruskan diri ni berdasarkan Ma'rifatun Nas, mengenali diri. Ma'rifatun Nas. Jadi kesedaran emosi, emosi yang bagaimana, dalaman dia. Macam mana kita assertif. Assertif ni bersifat, kita menyatakan sesuatu tanpa menyinggungkan perasaan orang lain. Kita katakan tidak tanpa menyinggungkan perasaan orang lain. Itu adalah salah satu kriteria skill yang perlu ada sebagai perkhidmatan menolong. Dan orang yang interpersonal ni, dia adalah seorang yang berdikari. Berdikari ni dia tidak hanya bergantung pada arahan, malahan dia dapat membina sesuatu perkara yang boleh memberi satu kebaikan kepada orang lain. Dan dia sering kali dalam interpersonal dalaman ni, dia akan melihat kepada peningkatan diri. Okey, para sekalian, itu antara yang interpersonal. Yang kedua adalah interpersonal. Interpersonal ni adalah luaran. Luaran. Contohnya mengawal berkenal dan berinteraksi dengan orang yang bermakna kata inter. Macam mana kita mudah untuk bersembang, kita mudah untuk mengenali orang lain. Itu adalah interpersonal yang boleh menghargai perasaan orang lain. Apabila kita bercakap, macam mana kita nak menghargai orang lain, macam mana kita mengekspreskan diri kita. Itu adalah skill dalam komunikasi, itu adalah skill dalam perhubungan. Dan bagaimana seseorang tu dia karakter ataupun dia macam mana kaedah yang menunjukkan diri. Menunjukkan diri sebenarnya bukanlah aku ni hebat dan sebagainya, tak. Tetapi menunjukkan diri di khalayak bermakna macam mana kita disenangi oleh orang lain. Apabila kita berada satu organisasi, macam mana kita disayangi, disenangi dan dihormati. Ini yang penting sekali. Dan yang ketiga adalah pengurusan tekanan. Dalam domain EQ ni, kita perlu mengurus tekanan kita. Mengurus emosi. Emosi ni adalah kita faktor yang kata domain keseluruhan. Tetapi dalam pengurusan tekanan ni, macam mana kita nak kawal emosi. Kalau dalam konsep ada 10 langkah B. Dalam Kementerian Kesihatan ni, dia mengajar bertenang, berdoa, macam mana kita mengawal pemikiran dan sebagainya. Tetapi dalam pengurusan tekanan ni, kita perlu bertoleransi dengan tekanan. Toleransi ni di sini, apabila kita berhadapan dengan banyak ujian, banyak cabaran, kita tenang, cool, kita kawal perasaan. Itu yang penting sekali, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kawal dorongan. Kawal dorongan yang bermaksud macam mana kita nak mengawal dorongan kita ni. Antara dorongan kita ni, kita nak ekspreskan balik atau kita nak melawan balik, ataupun kita tenang, cool, kita dapat rasionalkan. Andai kata kita buat tindakan yang melulu, apa kesannya? Apa akan berlaku? Jadi kita dalam keadaan pengurusan tekanan. Sebab hari ini, apabila kita tak dapat mengawal perasaan, pengurusan tekanan kita akan jadi. Dan esok lusa kita akan balik kepada pemikiran yang lalu. Jadi, bila seseorang tu cepat marah, seseorang yang cepat marah,
yang tak sabar tu sebenarnya dia boleh mengawal perasaan, insya-Allah boleh. Cumanya kesedaran, niat dan banyakkan macam apa? Ingat pada Allah SWT dan berzikir. Ini dalam pengawalan terapis spiritual. Penyesuaian ni di sini, okey, dalam EQ ni penyesuaian dikata kemampuan pertahan sikap dalam keadaan sukar dan kritikal. Okey, penyesuaian kat sini, seseorang yang berhadapan dengan EQ bila kata dia transisi, biasanya remaja daripada sekolah menengah dia masuk universiti, transisinya akan berlaku. Dan transisi ni dia akan orientasi. Bila dia orientasi ni dia akan mengenal orang lain. Tetapi pada masa yang sama, kesukaran yang dihadapinya adalah faktor makanan, faktor jadual kehidupan dan sebagainya. Jadi dengan kata lain, macam mana dia nak menyesuaikan. Contohnya yang berlaku hari ini, COVID-19, pandemik COVID, kita diarahkan untuk bekerja di rumah. Pelajar sekolah patutnya dah masuk sekolah tetapi diberikan cuti, bukan diberi cuti lah, bekerja, belajar di rumah melalui online. Jadi nak tak nak, kita tak boleh nak elak. Jadi apa yang boleh adalah pengawalan diri kita, penyusunan jadual kita adaptation. Kita kena menerima norma baru dan jadikan norma baru ni adalah sebagai salah satu macam apa? Kejayaan kita. Jangan kita ambil suatu benda yang pada dasarnya adalah benda yang tak COVID ni mendatangkan benda yang masalah. Malahan sebenarnya dalam apa jua keadaan, Allah jadikan kita kehidupan yang nyaman, Allah jadikan kehidupan kita yang tenang, yang bahagia. Yang paling penting sekali adalah kita menerima ketentuan pada Allah dan kita buat yang sebaik mungkin. Dan Allah nakkan kita berusaha, ya, kita berusaha tanpa kita merungut. Dan tuan-tuan dan puan-puan, yang terakhir adalah penyelesaian masalah. Kita boleh mentakrifkan masalah peribadi dengan masalah sosial. Penyelesaian masalah ni kita boleh asingkan antara peribadi dan juga antara pekerjaan, antara kehendak kita dengan keperluan orang lain. Jadi penyelesaian masalah ni kita lebih optimis. Optimis ni adalah kita nak memberikan sesuatu, kita bangunkan diri kita, kita yakinkan kepada diri kita. Yang paling penting sekali adalah macam mana kita menyelesaikan isu ataupun dilema yang kita hadapi hari ini. Dan dalam penyelesaian masalah ni, kita akan rasa kepuasan hidup ini berbaloi. Jadi dengan kata lain, ambillah peluang dalam tempoh kehidupan yang Allah bagi. Ambillah peluang yang Allah bagi kita sihat. Ambillah peluang daripada kehidupan yang nyata ini. Jadikanlah manusia, kita jadikanlah diri kita ni sebagai sebaik-baiknya manusia yang memberi manfaat dan kebaikan kepada orang lain. Ini antara EQ yang saya tekankan dalam kajian dalam buku modul ni. Para sekalian, sekali saya katakan dalam buku modul ini antara buku latihan klien. Sebab apa saya buat dua buku. Buku pertama ni adalah untuk fasilitator, untuk kaunselor ke, terapis ke, rakan akrab ataupun sesiapa saja boleh baca, tidak ada masalah, kan? Buku yang kedua ni adalah untuk klien. Apabila tuan-tuan dan puan-puan menjadi fasi, menjadi kaunselor ataupun menjadi individu yang buat bimbingan. Okey, sebenarnya dalam aspek kaunselor ni, kaunseling ini merupakan orang yang bertauliah dengan lembaga kaunselor. Dan biasanya kaunselor berdaftar yang boleh mengendalikan sesi kaunseling. Walau bagaimanapun, ilmu kaunseling ni adalah untuk semua. Dan ilmu untuk membantu adalah untuk semua. Cuma dia tak boleh clarifikanlah dia sebagai kaunselor. Hanya dia boleh membantu dengan mendalamkan ilmu kaunseling, ilmu psikologis dan ilmu skill. Jadi modul ini adalah skill yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh baca. Walaupun bagi saya dah ringkas dia. Saya dah ringkas dan saya buat melalui modul by modul. Dan pada modul by modul sebenarnya dia ada meaning, dia ada boleh katakan dia ada falsafah yang tersendiri. Dan ini antara untuk klien, ini antara untuk ahli kelompok, yang mana ahli kelompok ni sebenarnya pengalaman saya lah dalam 5 tahun conduct sebagai kaunselor. Bila kata kita buat sesi kaunseling, biasanya habis pada sesi kaunseling, klien balik itu saja.
Tetapi kali ni saya ambil satu maksud apa iltizam, saya ambil satu pengajaran. Saya buatkan sebuah buku modul, dan buku modul ni sebagai jurnal inspirasi. Jurnal inspirasi ini adalah klien ni sepanjang 7 sesi counselling, sepanjang 7 sesi kelompok bimbingan, dia akan menulis. Every session dia akan tulis apa yang diberikan, apa yang ditugaskan oleh Facy. Dan apabila dia tulis, dia akan simpan. Dan kalau saya biasanya, kalau saya photostat, dia akan simpan di bilik, dan kalau dia tampak semak, dia akan buang. Tetapi kalau buku, dia tak akan buang. Tambah pula buku yang ringkas dan tepat pada dirinya, dan dia akan simpan. Dan sampai ke anak cucu, cicit sekalipun, buku modul ni boleh disimpan, dan dia akan tengok, oh rupanya saya dah buat macam ni, saya dah pegang etika ni, saya sebenarnya, oh yang inilah kehidupan saya, ini adalah untuk kebaikan saya. Dan mungkin juga boleh digunakan anak cucu cicit saya. Dan sebenarnya buku jurnal ini sebagai salah satu siapa diri kita, ya. Dan buku modul ini adalah sebagai panduan kepada pembimbing, sebagai panduan kepada jurulatih. Dan sudah pastinya insya-Allah bagi tahun ini, saya bukan saja membina modul tahun 2020, malahan bagi tahun 2021 sekali lagi insya-Allah saya akan berkongsi berkenaan dengan okey, sekejap oh, dia tak boleh nak padam. Okey, saya akan menganjurkan satu khusus kejurulatihan practitioners profesional tazkiyah nafs, yang mana saya akan kendalikan pada 3 sesi. Dan pada 3 sesi tu nanti insya-Allah senang kita padam terus, kan. Ya tuan-tuan dan puan-puan, silatlah pula. Okey, tak payah ni. Okey. Dalam kursus kejurulatihan practitioners counselling professional tazkiyah nafs ni merupakan salah satu penghasilan modul saya sebagai pengasas teori integrasi. Dan teori integrasi saya ni lebih fokus kepada REBT, tazkiyatun nafs, yang mana saya pecahkan kepada 3 fasa. Fasa pertama dia lebih kepada pengenalan, fasa yang kedua dari segi kita praktikal, dan fasa yang ketiga adalah ujian. Dan untuk mendapatkan kejurulatihan practitioners ni, dia perlu melalui 3 session, dan 3 session ni saya yakin dia akan menjadi seorang pembimbing yang cukup disenangi, dihormati, dan sudah pastinya kita nakkan terapis, kita nakkan pembimbing, kita nakkan Facy bukan saja mahir dari teori RBT, malahan dia dalam konsep integrasi tazkiyah nafs. Sebab hari ini bagi saya dalam norma baru, bukan norma baru, aspek kaunseling perlu diintegrasikan dengan Islamik, perlu diintegrasikan dengan spiritual. Kenapa saya kata spiritual? Sebabnya antara yang ditekankan hari ini adalah spiritual ni memberi satu garis panduan, kan. Dan sebagai kaunselor, sebagai terapis yang kita berpegang kepada macam spiritual, keagamaan, sudah pastinya kaunselor-kaunselor hari ini wajarnya implementasikan dalam konsep Al-Ghazali, model Al-Ghazali. Ini yang insya-Allah saya difahamkan ramai yang sedang mengkaji tentang tazkiyah nafs. Dan tazkiyah nafs ni sebenarnya dah lama dah dibuat diajar oleh tok-tok guru dan sebagainya. Cuma kita tak implementkan, kita tak relatekan dengan aspek
counselling. Jadi bila kata kita sebut hari ini counselling, sudah pastinya tidak ada satu pertikaian yang menyatakan counselling semata-mata barat. InsyaAllah jika diberi peluang suatu hari nanti, kaunseling Islam inilah yang kita akan tonjolkan di peringkat dunia. Ya, dan kita insya-Allah, apa yang saya nak katakan di sini, Tazkiyah An-Nafs merupakan salah satu model yang saya kaji melalui sumber rujukannya Salasilah Hanim, Profesor Salasilah Hanim dan juga Dr. Maknos Sapir. Itu sifu-sifu dan datuk guru saya. Dan integrasi REBT ini sudah pastinya daripada teori Albert Ellis, yang mana Albert Ellis ni dia lebih fokus kepada rational thinking, pemikiran rasional. Rational IBR dengan RBR. Tetapi dalam Tazkiyatun Nafs ni, apa yang saya fokuskan adalah dari aspek hati. So, hati itu yang bagaimana? Hati itu macam mana? Dan bagaimana hati itu kita boleh berkaitan dengan aspek counselling Islam. InsyaAllah. Ini salah satunya, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dah 1 jam. Dan kita, bagi saya insyaAllah, ini yang saya dapat kongsikan dengan para hadirin sekalian. Dan sekali lagi saya mohon ampun dan maaf andai kata perbincangan kita ni panjang ke ataupun kurang, tetapi hakikatnya hari ini merupakan edisi khas yang saya nak kongsikan. Dan dalam edisi khas ini sebenarnya saya dalam tempoh 1 hingga 3 hari bulan merupakan salah satu hari berziarah untuk saya. Dan berziarah di sini adalah esok merupakan hari ulang tahun saya. Dan sudah pastinya saya berazam untuk jadikan perkhidmatan kaunseling profesional di tanah air lebih baik, dan kita bagi bimbingan dan kaunseling untuk semua masyarakat yang memerlukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu saja yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Dan sebarang pertanyaan tuan-tuan dan puan-puan, bolehlah hubungi saya, kaunselor berdaftar Dr. Muhammad Zahir bin Mazahir di talian 0138280971. Sekali lagi 0138280971. Dan sebelum berpisah, saya mohon ampun dan maaf, dan kita berjumpa lagi di waktu dan hari yang sesuai. Dan semoga kaunseling ini adalah untuk semua, dan pembangunan insani adalah untuk semua. Dan kita berjumpa lagi di masa dan siri akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. I am C.